Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Idi Rashimi bin Zulkifli dengan nama metrik 146078 akan membincangkan mengenai isu perpaduan untuk kursus hubungan etnik dengan kod SHE 101. Saya akan bahagikan kepada dua fokus utama, iaitu cara mengeratkan hubungan perpaduan dan impak positif yang boleh kita lihat sekiranya perpaduan antara kaum terjalin. Berdasarkan dapatan saya dari sumber internet, perpaduan boleh didefinisikan sebagai suatu bentuk penyatuan dan darjat serta penyatuan yang dipamerkan ataupun kumpulan dan tenaga mereka. Ia merupakan perhubungan formal maupun lazim yang perlu dijalinkan oleh kehidupan sebagai seorang manusia. Seperti yang kita ketahui umum, asas perpaduan sesebuah masyarakat sangat berbeza antara masyarakat yang lain. Bagi sebuah masyarakat yang mempunyai rantaian yang sangat sedikit maupun tidak kompleks, ia mungkin dikaitkan dengan nilai hormat, menghormati dan kasih sayang yang terjalin. Namun bagi sesebuah identiti yang lebih kompleks maupun besar, terdapat beberapa teori berkaitan faktor yang menyumbang kepada perpaduan sosial. Di Malaysia sendiri, negara kita mempunyai pelbagai bangsa dan agama yang pastinya tidak lari dari isu perkauman dan perpaduan. Oleh itu, marilah kita kupas beberapa fokus utama yang boleh dibincangkan mengenai isu perpaduan. Terdapat beberapa langkah yang boleh diimplementasikan oleh masyarakat untuk mengeratkan hubungan perpaduan di negara kita. Antara langkah tersebut ialah tidak mengungkit ataupun menyentuh sensitiviti kaum lain. Kita semua faham, memandangkan COVID-19 yang masih belum reda, kebanyakan masyarakat biasanya akan berada di rumah dan sebahagiannya akan bekerja dari rumah. Kebanyakan masa mereka dihabiskan dengan melayari social media di internet. Dan ini merupakan akses mudah untuk mereka memberi komen-komen terhadap sebarang posting yang ada di laman sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok dan sebagainya. Sekiranya kita sebagai masyarakat yang mempunyai kesedaran maupun tanggungjawab, kita pastinya menyanjung baik terhadap usaha-usaha untuk mengeratkan hubungan silaturahim antara masyarakat. Dan sekiranya kita melihat posting-posting yang berunsurkan konflik antara kaum, kita perlulah meredakan isu-isu tersebut dengan memberi komen berunsurkan kesedaran, keredaan maupun mengabaikan saja posting tersebut. Kita janganlah mencurah minyak kepada api yang sedang marak dengan memberi komen-komen yang berunsurkan sokongan maupun cacian. Ini merupakan salah satu perkara yang sepatutnya dibendung untuk mengekalkan keharmonian perpaduan di negara kita. Kita perlu jadikan sejarah 13 Mei 1969 sebagai suatu pedoman yang harus dielakkan kerana berlakunya rusuhan kaum. Ia merupakan tragedi dan peristiwa berdarah untuk masyarakat di negara kita. Kita mestilah duduk semeja bagi menyelesaikan isu yang berkaitan dan mencapai kesepakatan tanpa melibatkan sebarang konflik yang mana pastinya akan menggugat ketenteraman dan keamanan masyarakat di negara kita. Selain itu, menganjurkan perayaan kaum dan penduduk. Seperti yang kita ketahui umum, negara kita kaya dengan pelbagai hari perayaan seperti Hari Raya Aidilfitri, Hari Deepavali, platform utama ataupun landasan utama bagi mengumpulkan seluruh masyarakat berbelia kaum untuk hadir merasai sendiri keunikan dan identiti kaum. Masyarakat juga dapat mengenali adat resam, makanan, pakaian dan sebagainya yang telah diamalkan oleh sesebuah masyarakat. Dengan ini, pastinya hubungan baik antara dua masyarakat dapat dijalinkan dengan baik dan mencetuskan keharmonian terhadap perpaduan masyarakat di negara kita. Hasil daripada langkah-langkah yang kita dapati tadi, marilah kita lihat apakah kesan baik sekiranya perpaduan masyarakat di negara kita dijalinkan ataupun dieratkan. Antara impak positif yang kita perolehi ialah ekonomi negara kita semakin maju. Kemajuan ini dapat dilihat dari aspek pelaburan dan pelancongan. Secara lazimnya, sekiranya kita ingin melancong ke luar negara, pastinya kita akan menuju ke sebuah negara yang mempunyai status keselamatan yang tinggi dan bebas dari sebarang konflik, bukan? Okey.
Perkara ini perlu dijadikan tunjang utama dan persoalan yang perlu diterapkan dalam minda setiap masyarakat bagi menjamin keselamatan dan keharmonian negara kita. Pastinya musuh-musuh negara kita juga takut sekiranya masyarakat di negara kita terjalin erat bagi usaha mempertahankan kedaulatan negara. Pastinya negara kita akan berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan negara-negara yang mempunyai kepesatan ekonomi seperti United Kingdom, Amerika Syarikat dan sebagainya. Pelabur-pelabur dari negara luar pastinya tidak takut ataupun gentar untuk melabur dan berdagang di negara kita kerana pastinya akan mendatangkan pulangan yang sangat lumayan hasil daripada perpaduan yang terjalin antara kaum. Pelabur tersebut pastinya akan menjadikan negara kita sebagai hub utama bagi tujuan perdagangan mereka. Oleh yang hal demikian, memandangkan isu COVID-19 yang belum reda, negara kita perlu menjadikan perpaduan antara masyarakat sebagai fokus utama sebelum beralih untuk memajukan ekonomi. Seluruh masyarakat perlu berganding bahu sedang untuk mematuhi sebarang tindakan yang telah diarahkan oleh pihak kerajaan bagi mengekang penularan COVID-19. Kita perlulah mempunyai kesedaran bagi menyokong segala usaha yang telah dijalankan oleh kerajaan, dan kita perlulah menjadikan platform-platform maya seperti Facebook, Instagram, TikTok sebagai suatu platform untuk menjalinkan hubungan perpaduan tersebut. Kita sebagai masyarakat tidak mempunyai alasan lagi untuk menyemarakkan perpaduan. Memandangkan PKP dan hanya stay di rumah, masyarakat perlulah belajar mengenai ilmu-ilmu yang berdagang seperti forex, wahid invest dan sebagainya. Kerana ramai ilmuwan yang mahir dalam bidang ini sanggup memberikan tunjuk ajar mahupun ilmu mengenai perdagangan seperti Datuk Dr. Nazrihan yang kita sering dengar acap kali membuka di corong-corong radio. Pastinya ekonomi individu, keluarga dan negara akan diberikan nafas yang lebih baru untuk meneruskan kelangsungan hidup yang semakin mencabar ini. Oleh hal yang demikian, jelaslah bahawa terdapat pelbagai faktor yang menyumbang terhadap kesan baik daripada usaha menjalinkan perpaduan antara kaum. Secara kesimpulannya, terdapat pelbagai langkah dan kesan baik sekiranya perpaduan antara kaum di negara kita terjalin. Keamanan dan kemakmuran sesebuah negara saling berkait rapat antara satu sama lain dengan perpaduan kaum. Pelbagai pihak perlu bergerak bersama-sama dan berganding bahu bagi mencapai hasrat ini. Buat kata peribahasa, ulat air kerana berbentuk dan bulat manusia kerana muafakat. Perpaduan antara kaum perlulah dijadikan misi utama bagi memastikan negara kita mengerak langkah dengan lebih maju dan berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan negara-negara maju yang lain. Perpaduan adalah aset kemakmuran dan kemajuan sesebuah negara. Terima kasih.